kita terperuntukkan bagi meningkatkan. Dan saya juga perlu sebut sini satu lagi yang kita dah buat bulan 2 bulan kita dah mula. Ni kita akan buat fasa 2 iaitu pemasangan lampu solar LED. Wow. Yang ni kita dah pasang 300 di seluruh Selangor. Kalau terren jalan di Selangor ada nampak tiang warna merah itu, lampu solar itu di bawah program Cahaya Selangor, Selangor Terang, Selangor Cahaya. Dan fasa 2 sedang berjalan sekarang. Lagi 300 lagi kita pasang 600 solar. Sebab apa? Dia solar, dia tidak perlu, kita tak perlu pasang elektrik sebagainya. Dan dia memang bertahan 5 tahun. Wow. Untuk ni. Dia tiang merah tu kalau nampak tulis SUK tu, itu memang kat rumah saya ada tu. ada. Memang terang sekali. Semakin hijau. Bukan saja semakin moden tapi semakin hijau. Cuma saya nak sebut sebelum tu, ada orang bertanya saya buat aduan. Dia kata lampu ni rosak lah baby. Dan apa, dia bila dah tengah malam dia dah malap. Memang kita buat begitu. Daripada pukul 7 sehingga pukul 12 kita letak 100% cahaya. Bila 12 tu kita kurangkan sikit untuk maintain dia punya, sebab dia bateri siang dia charge kan. Jadi kita kurangkan sehingga pukul 4 begitu, pukul 5 kita kurang ke 40%. Jadi 6 hingga 7, 5 hingga 7 bila orang nak pergi kerja, nak pergi sekolah, kita terangkan balik ke 60%. Jadi itu ada perubahan kepada pencahayaan itu. Okey, bukan rosak YB. Ya, bukan rosak. Bukan rosak. Jadi YB, seterusnya isu cuaca kita ni. Kemarau yang berpanjangan bukan saja menyebabkan isu-isu air seperti yang kita lihat di Pulau Pinang baru-baru ini. Baru selesai, 90% sudah pun selesai. Tapi juga melibatkan para petani di mana musim kemarau ini banyak memberi kesan. Jadi apakah yang sedang dilaksanakan oleh pihak YB dan juga pihak berkuasa yang lain untuk membantu menangani isu kemarau yang mungkin berpanjangan ini? Isu perubahan cuaca atau climate change ini bukan satu perkara yang kecil. Ini perkara yang dibicarakan dan dibual dan dibincang, dibahaskan di seluruh dunia hari ini. Dan dia memang kesan yang besar. Kita lihat di Selangor 2 tahun lepas, Disember 2021, berlaku banjir yang begitu besar yang kita pun tidak jangka boleh berlaku. Dan terbaru ini, baru ini bulan Mac itu di Johor. Dalam bulan Mac berlaku banjir yang begitu besar yang bukan masa yang biasanya banjir. Betul. Jadi perubahan cuaca ini memang perlu ditangani dengan baik kerana dia akan menyebabkan banyak masalah. Bukan saja banjir tu. Satu ketika nanti dia akan berlaku kemarau. Dan dijangkakan kemarau akan berlaku yang besar pada 2026. Itu jangkaan bacaan kita dan mungkin lebih awal. Jadi pengurusan di sini Selangor kita melihat ini. Dan kita tangani ini di bawah apa yang dipanggil sebagai SEJAM, singkatannya Skim Jaminan Air Mentah yang saya pengurusikan. Tujuan kita nak menguruskan air yang ada di Selangor ni supaya bila berlaku kemarau atau berlaku banjir, dua-duanya kita uruskan dengan baik. Ini dia orang kata bila hujan banyak banjir, bila kemarau pula air tak ada dah. Patutnya air masa banjir itu sebahagian ni kita simpan. Di Selangor untuk makluman Terence dan Sofia, kita dah buat audit baru ni di bawah Skim Jaminan Air Mentah ni, kita dapati ada hampir 100 kolam dan tasik yang boleh diguna untuk sama ada masa banjir untuk menyerap sebahagian air ataupun untuk kemarau kita boleh gunakan. Cuma kita nak kena susun dari segi teknikalnya untuk buat sistem pipe dan sebagainya untuk sambung ke sungai. Dan jumlah air yang ada dalam 98 kolam tasik ini di seluruh Selangor ni hampir 34 juta meter padu. Wow. Banyak tak banyak air ni, 34 juta ni, kalau kita nak guna untuk seluruh Selangor dan KL, dia boleh bertahan 3 bulan tanpa hujan. Kalau kita boleh guna air ni untuk bekalan air. Banyak tu airnya dan selama ini dia stand alone tidak ada dipakai. Jadi kita mungkin rekreasi sebagainya lah. Tapi kita akan memanfaatkan ini di bawah skim Jaminan Air Mentah Selangor yang pertama di negara ni. Negeri lain tak buat lagi. Selangor pertama melihat air ini sebagai satu secara holistik, secara bersepadu. Untuk kita pastikan air di masa depan di negeri Selangor ni akan terjamin. Masa banjir kita boleh uruskan, dia jadi buffer. Masa kemarau kita gunakan air ini untuk bekalan air. Jadi kita banyak bertumpu kepada infrastruktur setakat ni. Kita beri tumpuan sedikit kepada pertanian. Apakah jenis-jenis pertanian yang sedang diberi tumpuan oleh pihak YB untuk memastikan keterjaminan makanan untuk negeri Selangor dan juga mungkin untuk mencari sumber baru pendapatan bagi rakyat negeri Selangor? Masa saya mula 2018 kita pegang pertanian, saya pun lihat apa yang pertanian ini.
Tapi alhamdulillah masa tu tak ramai yang ambil peduli sangat. Tapi bila berlaku pandemik, bila keputusan makanan putus sangat, masing-masing sekarang ni semua dah bercakap mengenai security makanan ataupun keterjaminan makanan. Tapi baguslah alhamdulillah dari satu segi. Kita ambil simple aja makanan ayam. Kita duk bising ayam. Selangor ni kita ada program dia panggil Jelajah Ihsan Rakyat yang ayam murah telur. Di bawah saya lah tu. Kita buat berterusan setakat ini. Sambutan hebat. Ayam kita bagi satu contoh. Sekarang ni ayam merupakan sumber protein yang paling utama negara kita. Bukan makanan laut lagi. Dulu makanan laut. Ikan kan. Sekarang ayam. Ayam, untuk makluman Terence dan Sofia, kita import sebelum pandemik 3.3 bilion jagung ayam. Makanan ayam. Makanan ayam. Jagung aja dah 3 bilion. Sekarang ni harga dah naik. Saya rasa mungkin 4-5 bilion. Jadi makna dia. Dan 85-90% harga ayam adalah pada makanan. Kita nak jaga harga ayam, kita kena jaga makanan. Tapi makanan kita import. Kita tidak ada kawalan. Sebab itu saya nasihatkan kepada pegawai dan sebagainya. Dan juga kita cari jalan. Alternatif, apa dia? Ayam ini akan here to stay. Makanan dia kita masalah. Baik, YB, kita perlu sambung dalam satu lagi perbincangan. Banyak saya rasa untuk kita kupas daripada YB. Sesi khas pertanian ni. Sesi khas untuk pertanian. Sebab banyak yang menarik dan inilah dia pemimpin-pemimpin anda di Selangor yang begitu bekerja keras, yang tahu dan faham tentang bidang tugas mereka. Jadi sebab itu Selangor boleh maju sehingga ke tahap ini. Tahniah kita ucapkan kerana pembaruan yang dilakukan dan akan berterusan. Jadi kita akan berehat seketika, Sofia. Ya, kita akan kembali lagi selepas ini. Kita akan membicarakan berkenaan dengan peranan dan cabaran unit penyelarasan pelaksanaan selepas ini.